Allah. So, tetamu jemputan kita pada hari ini, Dr. Abu Hafiz Salihuddin. Beliau sudah ada PhD, alhamdulillah, doktor dalam pemikiran politik Islam daripada Universiti Sains Islam Malaysia USM pada tahun 2020. So masa Covid ni. Masa Covid. Insya-Allah. Beliau mendapat master ijazah sarjana dalam pengajian Islam, pengajian sunnah daripada School of Oriental and African Studies daripada University of London 2013 dan degree dalam pengajian Quran dan sunnah juga di UIA 2011. Dan beliau juga ada diploma bahasa Inggeris dan akademik daripada School of Oriental and African Studies, tempat yang sama dengan master tadi. Beliau sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah di UIA, merupakan bekas ahli lembaga pengarah College Universiti Antarabangsa PCOMS. Sebelum tu menjadi fellow kanan, sampai sekarang bukan, sebelum tu saja, fellow kanan Global Peace Institute GPI di London, UK. Masya Allah. Sebelum tu lagi merupakan pegawai khas Menteri di Jabatan Perdana Menteri 2013 sampai 2016. Dan memang semua maklum, beliau merupakan pendakwah bebas daripada 2008 lagi sehingga kini. Beliau juga ada banyak pengalaman debat dan dinaubatkan sebagai pendebat terbaik ke-10 keseluruhan debat diraja ketiga bahasa Arab. Bahasa Arab, kita bahasa Melayu pun nak berdebat kan. Bahasa Arab ni, naib juara debat diraja ketiga bahasa Arab dan pendebat terbaik utama keseluruhan debat bahasa Arab Universiti ASEAN. Semua bahasa Arab Masya-Allah, betul. Memang semua bahasa Arab dan ada pertandingan di Qatar juga. Debat bahasa Arab Universiti Antarabangsa Doha, Qatar. InsyaAllah. So insyaAllah, dan tak lupa juga beliau merupakan bekas ahli panel kajian fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis sehingga 2017. Jadi insyaAllah kita tak perlu buang masa lagi. Kita ada sebenarnya ada banyak soalan untuk Dr. Abu Hafiz ni, dan tapi along the way silakan penonton-penonton, pendengar-pendengar yang ada untuk tanyakan soalan-soalan yang bermain di fikiran kalau ada semasa mendengar penjelasan, ataupun memang dah ada soalan dah sebelum tengok poster tu, aku nak tanya soalan ni ada. So silakan. InsyaAllah jika ada masa, ada peluang, kita cuba selitkan insyaAllah. Okay, sebagai soalan pertama, saya rasa kita cuba, pendekatan kita hari ini, kita cuba mudahkan bahasa, laymankan supaya masyarakat cuba enjoy. Walaupun topik politik berat, kita nampak macam berat kan. Ada orang, dia dengar politik ni bila nak PRU atau PRK je lah kan. Datang, celup jari, undi dah balik. Lepas tu dia tak nak tengok langsung apa cerita pasal politik kan. So asyik politik asyik politik dari mas. Jadi kita cuba secara fundamental dulu, sedikit kita kata pencerahan yang kita perlukan daripada doktor berkaitan tentang ilmu politik. Ilmu politik di manakah strukturnya? Ada orang kita kata meletakkan ilmu politik seiring dengan akidah. Ada yang meletakkan seiring dengan perjuangan bangsa. Ada yang meletakkan seiring dengan perjuangan kita kata etika, tadbir urus, tata kelola dan sebagainya. Jadi di manakah posisi yang sebenar, deraja yang sebenar untuk masyarakat jelas ilmu politik ini di sini letaknya dan di sini perlu dibahaskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih saudara Mufliz dan juga saudara Ishraf. Dan terima kasih juga atas jemputan untuk podcast pada malam ini, dan kita akan lihat banyak benda berkaitan dengan politik. Pertama, suka untuk saya ingatkan bahawa politik ini adalah satu perkataan yang muncul bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, dan bukan saja ia datang daripada kesarjanaan Islam. Ia datang sebelum daripada itu. Ia dibincangkan oleh civilization ataupun tamadun-tamadun sebelum daripada Islam. Maka benda ini adalah benda yang cukup lama dan klasik. Dan ia ada takrifan-takrifan dia sendiri. Kalau sebelum daripada Islam menyatakan bahawa pentadbiran ataupun pengurusan bagi sebuah bandar, kan, maka dan selepas daripada itu yang ditakrifkan sebagai siasah syar'iyah. Apabila disebutkan tentang siasah syar'iyah ini, juga ada berbagai-bagai perbincangan di kalangan para sarjana. Ada yang menyebutkan tentang pentadbiran yang melibatkan orang Islam, bahkan majoriti, kerana saya juga menulis dalam tesis PhD saya berkaitan dengan pemikiran politik Islam itu, daripada dahulu sampai majoriti mereka meletakkan ia bukan sahaja yang berkaitan dengan agama, tetapi pentadbiran-pentadbiran walaupun tidak disebutkan di dalam
Al-Quran dan As-Sunnah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah antara memberikan komentar terhadap politik Islam itu dengan lebih luas dan lebih cantik. Dia kata sama ada ianya disebutkan oleh Al-Quran ataupun tidak disebutkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah, tapi mampu menjamin keadilan, mampu mendatangkan kesejahteraan, maka itu adalah sebahagian daripada Islam. Dan perlu untuk kita ingatkan, saya setuju anak-anak muda lah khususnya, generasi milenial ke ataupun generasi Z ke dan sebagainya yang muda, untuk kata mereka ni jadi rimah ataupun dia jadi macam serabut dengan politik ni, kadang-kadang dia, saya ingat tidaklah benar. Dia kadang-kadang dia jadi serabut ni bila ia mendengar pandangan yang tidak memihak kepada dia. Cuba bawa satu naratif yang memihak kepada dia, dia akan sambung. Jadi untuk menyatakan seseorang itu tidak bias, alah susah, semua orang ada bias dia. Kita tak mungkin untuk menjadi objektif dalam 100% perkara. Tak boleh. Kerana kita manusia, kita ada kecenderungan. Kan? Kalau kita nak makan pun kita ada kecenderungan. Apatah lagi benda yang boleh memberikan impak kepada diri kita. Okey. Dan saya selalu ingatkan dalam mana-mana tempat perbincangan dalam tajuk-tajuk politik ini, bedakan antara politik kenegaraan dan politik kepartian. Politik kepartian dan politik kenegaraan. Kalau kita berbincang tentang, contohnya dalam ekonomi, pengurusan fiskal, kan, ataupun kita bercakap tentang bajet, mengurangkan defisit perbelanjaan, ataupun kita bercakap tentang sistem teks, sistem percukaian, itu semua politik kerana ia termasuk dalam tata kelola pentadbiran sebuah negara. Di situ kita akan masukkan apa pandangan PAS, apa pandangan UMNO, apa pandangan PKR, apa pandangan DAP. Jadi orang ekonomi bila dia masuk dan dia tahu impak daripada pandangan mereka ini yang menjadikan dia salah satu daripada polisi kerajaan, itu adalah politik. Itu adalah politik. Kerana ia melibatkan pengurusan. Dalam, kalau kita melihat kepada pandangan-pandangan dalam civilization yang lama, tamadun yang lama, dia kata pengurusan sebuah kota. Maka kota itu ada daripada pengurus sosialnya, ada politiknya, ada daripada ekonominya, ada yang lain-lain. Maka apabila kita bercakap tentang politik ini, adalah sesuatu yang tidak mempunyai, dia sangat luas, dia tidak terikat kadang-kadang dengan nas. Ini berbalik kepada poin yang disebutkan oleh saudara Mukhlis sebentar tadi. Ada yang menyatakan ini sebahagian daripada akidah. Maka persoalan yang saya timbulkan di dalam tulisan akademik saya, dalam tesis saya adalah, kita perlu untuk menjawab bahawa sama ada politik itu, sama ada kepartian ataupun politik kenegaraan itu bersifat statik ataupun dinamik. Ia adalah ibadah ke ia adalah muamalah, kalau dalam bahasa usul fiqh. Dia adalah ibadah ke dia ada muamalah, dia adalah statik ataupun dia adalah dinamik. Kalau ibadah tu dia statik, dia tak boleh bergerak. Kerana dia tak boleh sesuatu, kerana al-aslu fil ibadati at-tahrim wa at-tawaqquf wal mana'. Satu asal dia kepada ibadat itu adalah dilarang melainkan ada dalil yang membenarkan. Manakala muamalah adalah al-aslu fil asya'il ibahah. Semua perkara itulah dibenarkan melainkan ada dalil yang melarangnya. Jadi ibadah itu bersifat statik. Okey, tak boleh sesuka hati berubah, mereka ada dalil. Tetapi kalau katakan muamalah ini, yang dinamik ini, dia boleh berubah-ubah melainkan ada dalil kata yang ni haram, baru dia kena stop. Kalau di sini yang disebutkan oleh beberapa sarjana, antaranya Ibn Aqil, memberikan komentar terhadap Ibn Qayyim, memetik dalam kitab dia pandangan Ibn Aqil yang memberikan komentar terhadap pandangan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kata tidak ada siasah, tidak ada politik melainkan sesuatu yang yang bersamaan dengan ataupun yang tidak bertentangan dengan dalil ataupun dengan syarak. Ibn Aqil kata kalau yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu apa sahaja yang tidak menyanggahi syarak kerana memenuhi maksud syarak, itu aku setuju. Dia kata. Tapi kalau kata mesti apa yang ditunjukkan oleh syarak baru boleh buat politik, aku tak setuju. Itu kata Ibn Aqil. Sebab apa? Kalau katakan politik itu adalah statik, tak boleh melainkan mesti berdasarkan nas, maka yang salah adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman dan Ali. Contoh, pemilihan Abu Bakar dan juga Umar, dan kemudian Uthman dan kemudian Ali, keempat-empat ni cara pemilihan mereka. Pemilihan pemimpin ni politik ke tidak? Politik. Kalau di statik, mereka ini keempat-empat dilantik dengan cara yang tidak statik. Abu Bakar dilantik setelah berlaku perdebatan yang sangat panas di kalangan para sahabat antara Ansar dan Muhajirun. Ada dua riwayat.
daripada Bukhari dan juga riwayat Imam Tabari. Riwayat Tabari itu ada riwayat ada perawinya Mikhdaf yang dianggap sebagai pembohong, yang contohnya berlaku kutukanlah dan panjang. Yang saya adalah dalam riwayat Bukhari. Panas. Tapi akhirnya mereka bersepakat dan kemudian dibai'ah oleh para sahabat. Ketika itu Umar nak pergi bai'ah first. Tetapi bapa kepada Nu'man bin Bashir, iaitu Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji, dia bangkit dan diriwayatkan dia adalah orang pertama membai'ah Abu Bakar. Habis Abu Bakar dah hampir kepada kematiannya. Abu Bakar memberikan wasiat untuk orang yang akan menjadi, dia buat direct appointment. Dia kata yang akan gantikan aku adalah Umar. Kalau ada sebahagian sahabat, Abu Bakar dia consult few sahabat yang senior, dan ada yang berjumpa dengan dia dan menyatakan atarakalana rajulan qasiyat qalb. Kau tinggalkan kami satu lelaki yang hati dia keras. Umar dia keras, dan Abu Bakar kata dia jadi keras disebabkan aku ada. Dia nak menjadi pengimbang. Tapi di zaman pemerintahan Abu Bakar, yang keras bukan Umar, yang keras Abu Bakar. Sebenarnya siapa yang membaca ketegasan dia tak pernah berundur. Kalau dia nak perang, dia perang, terutama dengan orang-orang murtad. Dan kemudian Umar dibunuh, ditikam pada waktu salat subuh, dan dia telah pun digantikan dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan 6 nama. Sebelum dia wafat, dia syahid, dia bagi 6 nama, 4 tarik diri antara Uthman dan juga Ali. Abdul Rahman bin Auf telah pun mencula di Madinah. Tengok sokongan siapa paling banyak di kalangan ahli Madinah. Akhir sekali Uthman diangkat. Tengoklah, berbeza. First syura, kedua direct appointment, ketiga ni mendekati kaedah demokrasi. Pada zaman Ali, tak kala Uthman dibunuh, tak kala Uthman radhiyallahu anhu dibunuh di dalam rumahnya dan dipotong, pemberontak masuk potong tangan isterinya Nailah binti Farafasah, dan kemudian ketika itu kekosongan, tak ada pemimpin. Apa yang berlaku sebagai riwayat menunjukkan Ali ketika itu Ali dia jadi, ketika zaman pemerintahan Uthman, dia jadi marah sedikit apabila penasihat penasihat Uthman ketika itu namanya Marwan Ibnul Hakam. Marwan Ibnul Hakam, seorang yang saleh. Ali akui dia saleh. Tetapi daripada segi pandangan-pandangan nasihat-nasihat politik dia kepada Uthman itu sangat bermasalah. Sehingga Nailah binti Farafasah sebut kepada Uthman, bini isteri dia. Dia kata, kalau kau pergi sokong Marwan, kau akan dibunuh. Kau dengar apa yang Marwan kata, kau akan dibunuh. Kau nak selamat, kau kena dengar apa yang Ali kata. Sebab Ali kadang sebahagiannya Ali menjadi terasa hati dan menjauh disebabkan Marwan ini sangat kuat dia punya influence kepada Uthman ketika itu. Akhir sekali Uthman dibunuh, dan Ali ketika itu konon-konon dituduh pemberontak, kononnya yang menyebabkan, yang membawa kepada pemberontakan itu adalah arahan Ali. Sedangkan Ali tak ada kaitan. Ketika Uthman dikepung, Uthman hantar anak-anak dia pergi untuk mempertahankan, Ali hantar anak-anak dia untuk mempertahankan Uthman. Ketika itu dipujuk dan Ali naik, kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Ali naik dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Lepas tu ada sebagai riwayat jumpa dengan Ali, dan dia kata, dulu kami di bawah pemerintahan Omar, sebelum pemerintahan Omar, kami tak jadi macam ni Ali. Tapi di bawah pemerintahan kau, kami jadi kelang kabut macam ni. Ali jawab, sebab tu Ali ni dia pemidato, dia pendebat juga. Jangan cari pasal dengan orang yang boleh jawab awak. Jadi Ali kata apa? Kita dulu jadi okey. Jadi okey masa duduk di bawah Omar. Sebabnya adalah rakyat Omar tu macam aku. Sebab tu dia okey. Tapi bila jadi serabut sekarang ni, aku jadi pemimpin. Jadi serabut ni sebab rakyat ni macam kau. Jadi dia jawab sebahagian. Adalah berbeza version yang dibincangkan. Maka kita lihat bermaksud berlaku dinamika di dalam politik itu yang menyebabkan masalah kepada kita. Kita suka meromantisasikan sejarah. Kita tak berdiri di atas sejarah yang benar ataupun realiti terhadap sejarah. Nanti kita akan sebut banyak tokoh-tokoh, termasuk kalau tadi sebutkan tentang Palestin, tentang watak yang sangat utama seperti Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Sejarah Salahuddin tidaklah melalui sejarah yang begitu putih dan bersih, tidak. Untuk mencapai kepada tahap itu, banyak darah yang terpaksa ditumpahkan, bukan di kalangan tentera salib, tetapi di kalangan orang Islam itu sendiri. Saya berhenti di setakat itu dulu sebelum kita pergi yang panjang. Okey, betul. Bila saya tertarik bila sebut berkisar tentang sirah lah.
sebab sebahagian kumpulan ataupun sekelompok kumpulan yang sering menyandarkan ijtihad politik perlu mengikut apa yang Nabi buat ketika zaman sirah dulu. Kan Nabi buat dulu macam ni, ayat mudah ni Nabi buat macam ni, sahabat buat macam ni. Jadi bila kita melihat kepada dinamika even dalam bentuk pelantikan kepimpinan Khulafaur Rasyidin itu sendiri berbeza. Jadi macam mana kita nak kata menyeimbangkan, walaupun Nabi buat begitu, adakah itu syariat ataupun dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu? Sebagai orang awam kita tak nampak benda tu, kita kata di sebalik suatu kisah tu adalah itu pensyariatan ataupun itu sekadar ijtihad politik semata-mata dan sebagainya. Nabi tidak mengajar politik kepada kita sedetail seperti Nabi mengajar tentang salat. Maka ia adalah satu perkara yang terpaksa untuk berinteraksi dengan zaman dan tempat. Di zaman Nabi SAW kita lihat bahawa kepimpinannya adalah kepimpinan Nabi. Tapi sebelum daripada zaman Nabi dan sebelum daripada zaman Nabi dan ketika zaman Nabi, kerana pemimpinnya itu adalah Islam, Nabi SAW, kemudian datang Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka ini Islam. Tapi wujud sebelum daripada Nabi orang mukmin yang menjadi pekerja, yang menjadi menteri kepada raja-raja yang bukan Islam. Contohnya Yusuf alaihi salam. Kalau nak dilihatkan, kalau nak politik itu mesti seperti mana itu, maka kita tak boleh untuk menjadi pekerja ataupun berada dalam kerajaan yang mana di bawah orang bukan Islam. Sebab yang pemimpin tertinggi adalah Islam. Yusuf alaihi salam. Bukan saja dia berada di situ, tetapi dia minta, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, kata dalam surat Yusuf kan. Jadikan aku sebagai menteri kewangan lah pada sekarang ni lah, yang menjaga khazanah bumi. Aku ini yang mampu untuk menjaga dan ada pengetahuan, kata Nabi Yusuf. Dan apa yang berlaku adalah Nabi Yusuf alaihi salam berada, dia sebelum daripada kerajaan Fir'aun lah. Dan Malik itu, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata mufassir, tidak ada bukti yang menyatakan bahawa Al-Malik, waqala Al-Malik, yang disebut kata qala Al-Malik dalam surah Yusuf yang banyak, tidak ada bukti bahawa dia menjadi mukmin ataupun muslim. Adalah pandangan yang lemah, kata ia termasuk di dalam Fir'aun, tapi pandangan terkuat adalah tidak, dia bukan di kalangan keturunan Farainah ni, ada Fir'aun ni, tidak. Tetapi sebelum daripada itu dia ada raja dan tidak ada bukti bahawa dia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ijtihad di ketika itu. Inilah yang menjadi antara salah satu daripada sumber bagaimana sebahagian orang-orang Islam kita yang berada di barat, khususnya macam di United States, di UK, di Canada, untuk mencalonkan diri sebagai ahli parlimen dan bahkan ada yang menjawab jawatan sebagai menteri dan perdana menteri, sebagai contoh first minister di Scotland kan. Dan kita akan dapat melihat bagaimana kedudukan ini adalah satu kedudukan mereka terpaksa berinteraksi dengan dalil sebelum daripada itu. Termasuk juga kalau zaman Nabi, siapa contoh dia? Najasyi masuk Islam. Kerajaan dia ketika itu adalah kerajaan Habsyah, adalah kerajaan Kristian. Jadi apabila dia membujuk, dan Nabi tak kata kat Najasyi, kau nak pegang Islam, datanglah ke Madinah, tinggallah kerajaan tu, suruhlah orang lain jadi raja, mainlah duduk dengan kami. Tak, sampai dia mati, dia simpan keislaman dia. Dan hari itu Nabi kata, qad matal yawm rajulun salih, Asamah. Najasyi nama dia Asamah, dan Nabi kata hari ini mati lelaki yang saleh, dia masuk Islam. Dia dah masuk Islam awal lah dengan Nabi SAW. Maka asas dia umum dia apa? Jangan buat zalim kat orang. Jangan mencuri. Okey? Kedudukan begini mungkin dia berlaku sedikit perubahan, yes. Tetapi asasnya, contoh kalau menipu, dia akan gunakan al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Jadi dia gunakan terlalu luas sebagai harbu khid'ah, nak tipu daya sampaikan tahap pergi hack orang punya ke apa semua. Yang tu tak boleh. Itu melampaui batas. Al-harbu khid'ah, hadis itu merujuk kepada pertembungan dengan bukan Islam yang harbi. Dah tentu kalau beberapa parti politik yang muncul dengan kita ni, yang calon yang kedua berlawan itu adalah Muslim. Sama-sama mukmin dan Muslim. Tuh. Dan yang kedua adalah apabila contoh rasuah. Tak boleh untuk dijenamakan, rebrand rasuah itu dengan sedekah, dengan apa, tak boleh. Makanya umumnya jangan tipu, jangan mencuri, jangan rasuah. Yang ini adalah prinsip-prinsip utama. Okey? Mungkin perbezaan pendekatan. Alright, yang itu yang boleh dijadikan pertembungan. Dan selalu saya sebutkan,
saya meneliti juga beberapa kedudukan dan situasi politik di kawasan Nusantara, ya. Dan antara yang lebih menarik daripada Malaysia ni adalah situasi politik di Indonesia. Politik di Indonesia. Dan kerana apa? Antara salah satunya adalah bila mereka ini sangat berani untuk berhadapan. Kita ni kalau ada satu isu timbul, ahli politik yang bermasalah tu, kadang dia tak berani datang depan untuk buat program podcast ke, ataupun dia nak berdepan dekat, dia berani untuk jawab. Walaupun kadang 80% confirm dia kena dibantai kat dalam program tu, dia tak kisah. Dia okey. Masalah kita di Malaysia, berani sebut, berani buat, tapi tak berani berdepan. Untuk datang ke parlimen pun jadi masalah, tak berani. Di luar cakap hebat, dalam parlimen senyap. Jadi dia tak jadi seronok. Selalu yang diangkat di sana, dan juga saya fikir ia perlu untuk diambil juga di sini, adalah politik itu perlu beradu gagasan dan polisi. Kan? Akhir sekali kita nak buat apa? Dan kita akan tengok, kita jadikan rendah politik kenegaraan kita, ke politik kepartaian kita, kepartian kita adalah apabila isu yang paling biasa apa? Cakap pasal peribadi orang, keluarga orang, benda yang dalam bilik, benda yang dalam selimut, benda yang dalam antara keluarga, dalam rumah, benda yang tak memberikan manfaat kepada negara. Kan? Dan isu-isu berkaitan dosa peribadi ni ataupun kesilapan peribadi ni tak ada kaitan orang, dan Allah Ta'ala tak suruh cari, tapi dosa berkaitan dengan awam, yang itu yang kena cari dan itu yang kena perlu expose. Okay? Maka berbalik kepada soalan itu, ia perlu untuk berinteraksi dengan tempat, dengan masa, kan? Dan tidak ada satu orang kata, oh kaedah politik Islam ni mesti khalifah. Tak ada. Tak semestinya. Hari ini kita lihat, kalau kata khalifah ataupun beraja, kuasa mutlak, yang mana lebih untuk mudah diletakkan accountability, dalam kuasa mutlak atau dalam kuasa demokrasi? Demokrasi. Kalau ada kuasa mutlak, ada sebahagian negara tu, perlembagaan orang Islam, majoriti Islam, sehingga 90% lebih Muslim negara tu, dia boleh letak dalam perlembagaan dia, rajanya itu adalah tidak pandai berbuat salah. Bermaksud daripada segi undang-undang sivil ataupun undang-undang agama, rajanya itu tidak boleh didakwa di mahkamah kerana telah pun ditakrifkan oleh perlembagaan bahawa raja itu tidak pandai berbuat salah. Siapa yang nak pergi pertikai? Sedangkan Nabi tak benarkan kalau anak dia sendiri, lau sarqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Sebab tu kita tak pernah kata demokrasi ini adalah sempurna. Ada banyak ruang-ruang kosong yang sangat lompong, yang sangat lemah, yang boleh untuk dimanipulasi. Tapi dalam waktu yang sama, ia adalah ruang yang terbaik untuk membentuk accountability semak dan bangsa. Okay. So tadi doktor dah sentuh sikit pasal demokrasi dan juga raja mutlak kan. Kita nak ke tepi sikit, kita macam mana pula struktur dalam Malaysia ni, khususnya kalau dari segi hal ehwal negara, hal ehwal negeri, agama Islam di bawah raja negeri ataupun sultan. Apa yang doktor boleh terangkan kepada pendengar-pendengar yang ada? Struktur kita mempunyai 3 pilar. Kita mempunyai 3 tiang utama dalam negara ini. Iaitu kita ada eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri di peringkat pusat. Dan kemudian di peringkat pusat itu juga kita ada parlimen. Parlimen kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan juga kita mempunyai satu yang kita panggil sebagai judiciary, ketua hakim. Pada hakikatnya ketiga-tiga mereka ini mempunyai kuasa yang setara ataupun tempat yang setara di dalam bidang mereka sendiri. Kehakiman tak boleh masuk ke dalam eksekutif, eksekutif pun sepatutnya tidak boleh sama sekali untuk mencampuri tentang kehakiman. Begitu juga dalam parlimen, parlimen mempunyai kuasa dia sendiri. Namun adalah beberapa peraturan. Di dalam perlembagaan persekutuan itu, dia ada senarai bersama, iaitu persekutuan dan negeri. Dia juga ada senarai negeri. Kuasa negeri itu dalam tanah khususnya. Termasuklah kuasa negeri itu dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Maka dalam sultan ataupun kesultanan negeri ini mempunyai penguasaan dua, iaitu adat istiadat Melayu dan juga agama. Jadi mereka mempunyai kuasa yang mutlak di situ. Kerajaan, sebab tu orang ada berlaku di peringkat negeri kata, oh menteri agama ke JAKIM tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Tak boleh. Jadi majlis agama adalah badan pentadbir tertinggi. Selalunya lah majlis agama ini diketuai oleh raja ataupun pewaris dia. Raja muda ataupun tengku mahkota, selalunya raja ataupun raja itu sendiri. Ataupun didelegasikan kepada pengurusinya, kepada
yang dilantik oleh istana. Maka ada urusan-urusan agama itu dia ada pro and con. Sebab tu kita sistem ini tidak ada yang sempurna. Kalau kefahaman agama itu telah pun dimonopoli oleh satu pihak, maka pandangan itulah akan menjadi rasmi bagi sebuah negeri. Okey. Dan khususnya macam di wilayah persekutuan, dia tidak ada sultan yang khusus, tapi dia ada yang di Pertuan Agong. Dan kerencaman, kedinamika dalam pemikiran dan aliran agama itu di wilayah persekutuan sepatutnya lebih terbuka lah. Dia tak terikat macam negeri. Jadi for me, dia ada pro and con, dan kalau katakan ia adalah sesuatu yang walaupun tak bersetuju mana pun kita tak boleh buat apa-apa. Perubahan itu ataupun tindakan itu memang sama sekali di bawah kerajaan negeri, di bawah istana, bukan kerajaan negeri. Kerajaan negeri eksekutif dia tak ada kuasa langsung, tetapi di bawah istana negeri. Saya nak tambah sikit lah soalan berkait dengan tu. So, contoh dari segi khutbah Jumaat kan, contohnya, adakah itu di bawah istana juga, di bawah kerajaan negeri, majlis agama negeri, dan adakah kita tak boleh nak tukar benda tu? Contoh macam dekat persoalkan ataupun contoh macam dekat US, khutbah itu diberikan oleh penggerak-penggerak masjid yang kadang-kadang bukan ustaz pun, tapi dan bukan scripted. Memang datang daripada hati ataupun dia sentuh isu-isu semasa yang ada. Tak kisahlah ada lokal ataupun global. Macam mana? Okey, dia ada pro and con. Sekali lagi, kalau berada macam di US ataupun di UK, dia memang tidak ada badan yang mentadbir dan enforce kuasa mereka kepada masjid-masjid ni. Kelebihannya apa? Majlis ilmu itu mempunyai kerencaman dia, keterbukaan yang dahsyat. Dalam waktu yang sama, dia akan menjadi pertembungan yang tajam juga. Katakan satu masjid itu ada Syiah, dia ada Sunnah, dia ada Brelwi, dia ada Hanafi, dia ada macam-macam. Daripada orang yang nak belajar ilmu, kita boleh raikan. Tapi masalah yang lain apa dia? Masalah yang lain adalah apabila dia tidak ada penyatuan ini. Contoh dia berlaku di Indonesia, nak puasa dan juga nak raya. Kan? Dia jadi berbeza-beza. Kita nampak tak ada kesatuan. Itu masalah. Kalau yang semua adalah profesional, mempunyai jalur yang tengah, bukan ekstrim kanan ataupun kiri, okey. Tapi itu bukanlah keadaan yang ideal. Kerana ada sebahagian tu yang akan ni. Dan di sini juga antara salah satu perkara yang perlu untuk direform dalam jawatan-jawatan agama ni. Kita tak mahu orang-orang agama khatib kita menjadi babrak, menjadi burung kakak tua. Dia baca dan dia tak mampu untuk buat ulasan. Saya kita boleh untuk adakan teks kita tentukan, tajuk utama kita bagi. Tapi khatib ataupun imam perlulah juga menjadi agak responsif sikit. Dan jabatan agama tu sendiri, kalau katakan sekarang waktu adalah berkaitan dengan Palestin. Okey. Jadi responsif lah sikit. Bukannya awak buat di awal tahun ataupun untuk sebulan tu, bulan lepas dah sediakan teks untuk 4 minggu. Betul kita tahu awak dah ni. Tapi tiba-tiba sekarang kan Palestin sedang dizalimi, sedang diserang. Jadikan bulan ini, 2 bulan ini adalah isu tentang Palestin, contoh kan. Takkan itu jadi payah. Contoh juga Qunut Nazilah. Saya ingat, saya keluarkan kataan ataupun ucapan, penulisan tentang untuk diminta kepada masjid-masjid dan surau-surau ini Qunut Nazilah 5 kali sehari pada setiap zuhur selama sebulan itu. Sebelum pada bulan November. Sebelum pada bulan November lagi, kita dah tekankan, kita suruh buat. Tapi walaupun dia lah better late than never. Awal bulan November ada sebahagian tu yang bulan 5 November keluarkan arahan supaya berlaku. Dan dikatakan di saranan saja ataupun dicadangkan saja. Okey, agak lambat. Dan ini masalah kepada orang agama kita tak responsif. Tambah proaktif satu, responsif. Sebab kalau proaktif ni kadang-kadang dia jadi beban yang lebih besar. Dia kena fikir 10 langkah ke depan. Yang ini masalah juga sebahagian. Saya tak salahkan kepada, at least responsif tu okey lah berlaku. Ini bukannya proaktif, tidak responsif pun lagi teruk. Kan, benda dah sedang berlaku, dia sedang pusing ke sana, isu kaitan alam sekitar. Betul, alam sekitar penting. Tapi dalam waktu yang sama, isu yang umat Islam sedang dibantai, sedang dibunuh, kejam. Kita tak, dan
Kalaulah orang-orang agama, khatib kita, imam kita boleh untuk baca teks tersebut, okey, tapi selitkanlah sedikit. Satu fakrah, dua fakrah, satu perenggan, dua perenggan kan. Untuk ulas, lepas tu masuk balik pada tajuk yang asal. At least ada. Ataupun tambah pada hujung untuk doa pun tambah kepada Palestin. Nampak bahawa kita cakna. Ada sebahagian negeri selepas daripada kecoh dan kita tegur, saya mungkin ala virus kejap lah berkaitan khutbah saya minggu yang lalu tu, berkaitan dengan hal tersebut Nazilah, dan saya melihat sehari ataupun sehari 2 hari sebelum daripada tu rupanya telah pun keluar banyak arahan-arahan berkaitan kunut tu. Alhamdulillah, ada negeri yang langsung tak ada, ada negeri langsung tak bergerak, langsung memang tak ada muncul arahan, tak ada muncul arahan sekalipun. Yang ini yang menduka citakan. Dan bila orang kritik pengurusan agama ni, orang kata kritik Islam lah tu. Mengkritik Islam dan mengkritik pengurusan agama dua perkara berbeza. Islam itu divine daripada Allah, tetapi pengurusan itu bukan divine. Ialah manusia yang buat, manusia yang gerakkan. Dan ini bagi saya, kalau kita buat benda ni, ia perlu ditegur. Ini kuasa media sosial. Jangan maki hamun. Sebab kadang-kadang kita ada satu objektif yang baik. Kita nak kritik di lapangan awam. Kita kritik. Bila kita kritik itu betul lah. Saya mohon kepada jawatan agama, jangan terlalu lambat, jangan terlalu lemah, jangan terlalu begini. Buat perkataan yang hormat. Bila ada seorang mai datang maki guna jadi, orang akan fokus kepada dia dan lupakan kepada objektif sebenar kenapa kritikan itu dibuat. Sama ada ia memang kesalahan daripada kita yang di kelompok yang ingin mengkritik, ataupun ia memang planted supaya munculkan distract people dengan satu isu yang baru supaya fokus dia adalah pada bahasa yang tak sopan dan orang lupa. Inilah geng-geng yang suka untuk mengkritik. Dah jadi macam ni. Lain kali jangan kritik langsung. Nanti tak keluarlah benda ni. Dan itulah kadang-kadang keselamatan. Dan masalah juga orang agama. Bila dikritik macam ni, pengurusan dia dikritik, dan paling menduka citakan dia akan berselindung di balik apa? Di balik tembok istana. Dia akan kata, jangan kritik yang ni istana, yang ni perkenan istana. Kita hormat institusi diraja kita. Kita antara tonggak kepada negara kita ini adalah institusi diraja. Tapi bila kita kritik, bukan kerana kita benci, tak. Kerana kita sayang. Yang kita suruh ikut itu adalah untuk mengikut sunnah Nabi. Takkan itu. Dan ada daripada zaman berzaman, daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, berlaku masalah ni. Kalau bila ditegur tak bersetuju, itu akan digunakan kuasa raja untuk menangkap untuk menyeksa, untuk memenjara orang-orang yang mempunyai pandangan berbeza. Dan ini yang kita tak mahu. Dan memang wujud watak-watak ni. Even di Malaysia pun wujud. Di Malaysia pun wujud. Kadang orang tu bukan duduk di Malaysia pun, duduk di luar, tapi balik diberikan tempat dan suka mengadu domba menggunakan isu-isu. Bila wujud kritikan, bila wujud ketidaksetujuan, gunakan nama istana, gunakan nama bangsawan, gunakan nama raja-raja. Yang ini sangat menduka citakan. Dan saya ingat generasi muda ke hadapan akan lebih kritikal, dan selalunya pemain-pemain yang buat kerja ni, dia tak akan muncul di permukaan. Dia tak akan muncul di permukaan. Dia menjadi pencatur di belakang. Dan itu memang wujud dari zaman berzaman, termasuk sekarang, termasuk di Malaysia, termasuk di peringkat persekutuan. InsyaAllah. Cukup jelas berkaitan macam mana kita menilai dan kita menggerakkan ataupun kita meluahkan teguran kita kepada, kita kata, institusi-institusi yang tertentu secara berhemah dan berhikmah lah. Yang saya dapat daripada doktor. Okay, mungkin kita boleh masuk kepada subtopik kedua kita. Kita dah sentuh tentang isu ataupun perkara-perkara berkaitan dengan politik domestik atau politik lokal. Kita masuk kepada politik global. Berkaitan dengan isu semasa, so mengatakan kita responsif lah. Kita responsif. Memang kita cuba kaitkan dan kita tengok apa neraca ataupun angle yang kita boleh ambil dari sudut kupasan politik berkaitan dengan geopolitik, khususnya iaitu Palestin dan Israel. Jadi apa yang saya dapat, satu benda kita kata persamaan ataupun neraca yang kita boleh ambil, kita tolak tepi isu keagamaan, isu akidah dan sebagainya. Yang disebut oleh doktor tadi adalah isu keadilan. Jadi mungkin approach keadilan itu berbeza. Parti ini, semua parti ingin mencapai keadilan. Mungkin definisi keadilan itu agak berbeza sedikit dan approachnya sudah pasti berbeza. Jadi kita melihat dalam neraca isu Palestin dan isu Israel, ada beberapa negara Arab yang kita tengok recently persidangan OIC, ada 4 negara Arab berkecuali dalam kita kata resolusi tersebut. Jadi
mungkin kita boleh secara kita jauh daripada mereka, mungkin doktor boleh kongsi sedikit dari sudut pandang ijtihad politik beberapa negara yang mempunyai pandangan politik yang sedikit berbeza ataupun banyak berbeza, mungkin kerana mereka ada neraca-neraca yang lain yang dipertimbangkan. Silakan. Baik. Orang politik ni dia apabila bertindak, dia bukan fikir pasal dalil ataupun pasal nas. Ataupun kalau kita bercakap tentang keadilan ni, kalau dia nak tanya, kalau orang kata macam mana doktor berkaitan dengan benda ni, apa hukum dia daripada Quran dan Sunnah, bagus, soalan tu bagus. Tetapi a thing that I want to share with you is that politicians, they are not thinking about the dalil. They do it first, and then lepas tu kalau perlukan, kalau ada dalil yang menyokong, okeylah, bonus untuk dia. Kalau tidak, dia akan boleh ubah benda tersebut. Oh, ini maslahah, ini ada mudarat lebih besar, kan? Yang itu dia akan pusing. Baik. Negara-negara tersebut, antara 4 negara itu yang menolak, ia agak sensitif sebab kerana ada isu tentang geopolitik. Dan kita pun tidaklah boleh dengan mudah untuk mengkritik mereka. Okeylah, kita sebutkan nama, salah satunya adalah Saudi. Berani untuk kita memberikan apa ni? Kerana dia ada trump card dia, iaitu haji dan umrah. Mana-mana orang politik di Malaysia yang memerintah, kritik dia, apa yang akan berlaku adalah jumlah kota yang akan diberikan. Mana-mana ahli politik yang boleh untuk mendapatkan kota lebih besar, itu adalah satu bahan untuk kempen politik. Jadi bayangkan, ini sesuatu yang tak mudah, permainan geopolitik mereka. Dan negara-negara Arab ini, kalau kita lihat, saya ingat tadi ada orang tanya pada saya dan saya dapatkan fakta dia berkaitan dengan keberadaan US troop ataupun base US itu, tentera dia di kawasan Timur Tengah itu, bukan hanya 4 negara ni. Kalau kita lihat, di Syria ada 800 tentera US. Di Jordan ada 3,000, di Saudi ada 3,000, di Iraq ada 6,000. Yalah, kerana dia invade. Di Kuwait ada 13,000. Di Bahrain ada 7,000, di Qatar ada 13,000, di UAE ada 5,000 dan di Oman ada 606. Bermaksud kalau dia nak hantar, dia takkan terbang daripada US untuk terus sampai ke Palestin. Dia tak mungkin boleh buat begitu. Dia perlu untuk transit. Bermaksud antara negara-negara Arab ini akan menjadi tempat transit dia untuk bom sebelum bom dia sampai, sebelum dia hantar pergi ke Israel. Boleh kita bayangkan. Dia boleh transit. Negara yang sekuat, yang sangat-sangat memberikan pembelaan kepada Palestin macam Qatar. Kalau dia nak singgah, dia boleh tak? Dia boleh. Sebab dia dah ada perjanjian. Ini base tempat dia. Base tentera dia adalah macam kedutaan kita. Macam embassy. Macam ni, itu adalah sovereign land untuk dia. Tak ada orang boleh masuk dan boleh kacau. Dan daripada segi politik, perdagangan, bisnes dan sebagainya, ekonomi, mereka takkan berani untuk kacau tentera US. Baik. Saya pernah komen di Facebook di salah satu isu berkaitan blokade antara Qatar, Saudi dengan UAE pada 2017. Saya ada jemputan di UAE, di Dubai ketika itu, dan mereka dapat kesan saya punya salah satu daripada status tersebut, dan saya tidak dibenarkan untuk hadir dan memberikan ucapan di kawasan-kawasan di venue-venue milik kerajaan. Bayangkan. Sampai kepada tahap begitu sekali. Ini bermaksud apa yang dia buat ini bukan isu tentang ijtihad agama. Sebahagian itu memang jahat. Dia tak perlu ijtihad, dia memang jahat. Memang dia ada dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, watak-watak ni bukan kali pertama. Kita tak boleh untuk begitu terkejut. Siapa yang mempelajari, contohnya, kalau saya boleh untuk sebutkan apa yang berlaku tentang normalisasi. Kan, normalisasi dengan Israel, apa yang dilakukan oleh keempat-empat negara ini. Orang selalu melompat dan pergi melihat kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Aqsa pada 1187. Okay, pada 4th Julai 1187. Kita 2025 kan. Kita 2025 daripada 4 Julai 1187. Kita lupa
bahawa 88 tahun sebelum daripada 1187, iaitu sekitar 1099, itulah titik permulaan yang kepada invasion terhadap Baitul Maqdis, yang 88 tahun selepas daripada itu Salahuddin Al-Ayyubi melalui satu projek negara di bawah kerajaan Zanki untuk membebaskan Palestin. Okey, selalu kita akan pergi tengok macam mana Salahuddin Al-Ayyubi datang membebaskan sekian. Tetapi kita lupa 88 tahun sebelum daripada itu wujudnya beberapa siri keadaan yang mana umat Islam bangkit, yang datang bukan daripada pemimpin, datang daripada para ulama dan orang-orang biasa untuk membebaskan Palestin ketika itu. Permulaan dia bukan, betul orang kita, saya duduk di Malaysia, saya boleh buat apa? No, anda mampu untuk buat. Kalau itu tidaklah sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri UK dipecat semalam. Okay? Suella Braverman, dia pun imigran. Asal keluarga dia pun imigran. Dia bukan, watak dan appearance dia pun bukannya white, bukannya English, bukan orang putih. Mai daripada benua-benua India juga, termasuk macam Rishi Sunak. Tapi oleh kerana untuk menunjukkan bahawa kesetiaan, bila dia bukan bukan local, maksud dia orang memang asal di situ. She was trying very hard to prove something for the public in Britain. So itu yang menyebabkan kita lihat tekanan-tekanan melalui apa? Media massa. Orang rasa macam benda tu tak ada manfaat. No, kena bercakap. Satu, apabila berlakunya pada 1099, berlaku serangan melalui the King Baldwin II kepada Baitul Maqdis, dan mereka lari daripada Baitul Maqdis, antaranya membawa 4 mushaf. Salah satunya mushaf awal yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ketika mana zaman Sayyidina Uthman, dihantar salah satunya dalam Baitul Maqdis. Ketika serangan berlaku, dia bawa dan lari pergi ke Damsyik, ke Damascus. Di situ ada satu orang alim yang namanya Zainul Islam Al-Harawi. Zainul Islam Al-Harawi. Dia asal daripada Afghanistan. Dihantar oleh kerajaan Abbasiyah ketika itu di Baghdad untuk dia menjadi qadhi, ketua hakim di Damsyik. Dia duduk Masjidil Umawi di Dimashq. Masuklah mereka yang selamatkan diri ni dan menjerit-jerit, menangis-nangis, berdarah dan sebagainya. Dia terkejut, dia kata, dia beritahu bahawa dia bunuh ratusan ribu umat Islam di Baitul Maqdis kerana invasion daripada French, daripada King Baldwin II. Zainul Islam Al-Harawi dia buat apa? Zainul Islam Harawi telah pun meminta telah pun tutup kelas dia, dan dia telah bergerak pergi ke Baghdad untuk meminta kepada khalifah supaya buat sesuatu. Dia ketua hakim di Damsyik. Bila dia pergi, dia tunggu beberapa minggu tak dapat. Pegawai-pegawai kata khalifah sibuklah, apalah semua. Tahu apa dia buat? Ketika hari Jumaat, ini bulan Ramadan. Hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah, dia tengok, dia cuba nak dapatkan appointment, tak dapat. Dia bawa semua refugees ni untuk sebagai bukti bahawa mereka ini sebagai witness. Zainul Islam Al-Harawi, qadhi, faqih, dia pergi ketika khutbah sedang dibacakan, sedang disampaikan, dia pergi berjalan kat depan, dia berdiri tengok orang, dia keluarkan roti dia dan dia makan pada siang Ramadan. Dia qadhi, dia faqih, dia makan. Bayangkan, tengah-tengah masjid Jumaat, katakan pasal Ramadan nanti dan orang makan. Orang pun pergi pelempang gitu. Kan? Orang marah kat dia. Orang marah dia, pasal apa hang pergi makan? Dia kata, aku makan. Dosa peribadi aku makan di Ramadan. Yang hampa marah. Ratusan ribu yang sedang dibunuh di Aqsa sekarang, Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Hampa tak rasa apa? Zainul Islam Al-Harawi. Aku tunggu kat sini berminggu. Aku tunggu nak jumpa dengan khalifah. Tak ada siapa yang benarkan aku untuk jumpa. Umat Islam sedang dibunuh di sana. Di mana kita semua? Kau marah emosi terhadap aku makan, kau tak marah terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Ini berlaku sekitar 1099. Dia jumpa dia, dan ketika itu khalifah datang ke masjid, dia ada satu ke chamber dalam masjid itu, dia ada satu laluan rahsia, laluan khas dia daripada istana. Dia tak jumpa orang. Atau kan tak boleh jumpa. Dan kita kena bayangkan juga khalifah selepas Khulafa Ar-Rashidun, Umar Abdul Aziz, Muawiyah ni semua bukan semua macam Abu Bakar dah. Lepas daripada tu dia dah menjadi begitu eksklusif. Our religion,
our religion is divine, but our people were not. Sebab itu jangan, di peringkat awal saya sudah katakan, jangan romantisasikan sejarah kita. Ada sejarah kita yang baik, ada sejarah kita yang betul-betul perlu untuk dipelajari dan diambil iktibar. Selesai ataupun tidak? Tak selesai. Ketika Zainul Islam Al-Harawi minta dan dia kata kita perlu buat sesuatu, tetap tak selesai. Datang selepas daripada itu seorang yang adalah Ibnul Khashab. Ibnul Khashab ni dia berada di Halab, di Syria. Kawasan Syam jugalah, dekat dengan Masjidil Aqsa ataupun dengan Palestin. Ibn Khashab ni dia even di Syiah sekalipun. Okey. Tapi bila berlaku di tempat dia tu Halab. Halab ni ada minor dynasty. Governor dia tu bapa dia telah pun mati dan tinggalkan beberapa anak lelaki dan mereka bergaduh. Siapa nak jadi? Berlaku dekat tanah Melayu tak sebelum merdeka? Berlaku. Sama juga. Apa yang dibuat oleh ketika tu King Baldwin II dah sampai dan dia pecahkan kepada pemimpin-pemimpin dia dan pergi ke Halab, ke Damsyik lah, cuba untuk invade. Dan sampailah Crusaders ini, sebahagian tu datang ke Halab. Bergaduh adik-beradik ni nak jadi governor siapa? Yang tentera ni mai datang. So, salah seorang tu namanya Radwan ataupun Ridwan di Halab. Sampai dia buat apa? Dia bayar emas kepada tentera salib ini supaya untuk sokong dan sokong dia untuk menjadi governor. Sebab itu normalisasi kan. Apa semua ni bukan wujud 2023. Tu wujud since daripada zaman itu 1099 awal 1100 tahun Masihi tu berlaku dalam sejarah Islam. Jadi nak tengok UAE ke Saudi ke kan. Itu benda yang baru sangat dah lama dah dibuat. Memang ada pengkhianat ini dalam sejarah Islam. Selesai ataupun tidak, Ibnul Khashab dia pergi dan akhir sekali dia berperang. Ketika itu dibantu oleh Saljuk. Dan Saljuk ini juga menghantar seorang panglima tentang Maudud dan diorang menang sebahagian tu tapi belum lagi dapat membebaskan. Time ni Salahuddin Ayyubi tak lahir lagi. Waktu berperang ni nak dapat ni dia masih lagi tidak dilahirkan kerana ia berlaku sekitar daripada 1099 ataupun 1119. Salahuddin Al-Ayyubi dia lahir pada 1137. Lambat lagi. Dia tak lahir lagi. Dia 1137 dan meninggal pada 1193. Okey? Dan pembebasan, kena tahu bahawa Salahuddin Al-Ayyubi tokoh yang hebat. Tetapi ketika mana dia nak naik itu, dia melalui satu jalan politik dan ketenteraan yang menarik. Nak kata menarik pun, ya boleh. Yang sangat berwarna-warni. Dia adalah panglima tentera asal dia daripada kerajaan di bawah Imam Al-Malikul Adil. Imam yang adil, yang dihormati iaitu Zainuddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki. Seorang malik, raja yang adil, saleh dan sebagainya. Dia dan pakcik dia menjadi panglima tentera. Pakcik dia bermula dan kemudian dia menjadi tentera dan dia jadi panglima. Dia dihantar ke Fatimiyah, ke Mesir ketika itu. Kerana kerajaan Saljuk ataupun Zanki berbeza dengan di sana ada di Mesir ketika itu ada pemerintahan Fatimiyah Syiah. Dan dia diminta untuk membantu. Fatimiyah minta untuk bantu dan Salahuddin dihantar dan dia menjadi pegawai yang menyokong kerajaan Syiah ketika itu. Salahuddin Ayyubi Sunni. Apa yang berlaku juga selepas daripada itu adalah dia buat kudeta. Dia ambil alih kerajaan tu. Dia ambil alih dan dia Universiti Al-Azhar yang ada pada hari ini asalnya adalah Universiti Syiah. Dan antara yang bertanggungjawab menjadikan dia sunnah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bawa masuk dan dia jadi dan dia kudeta, dia buang Fatimiyah, dia naik. Bila dia naik, dia menjadi raja di situ. Bila ada dua raja, raja yang lama adalah Nuruddin Az-Zanki. Saleh agak ni. Saleh, betul-betul saleh, bukan main-mainnya. Nuruddin Az-Zanki saleh. Kawan ni dah jadi raja di Mesir. Siapa yang berlaku? Tak boleh ada dua raja dalam satu masa. Yang tu Saleh. Salahuddin Ayyubi ni hebat kan? Salahuddin Ayyubi telah pun menggerakkan ketenteraan dan politik untuk topel di sana. Ya, Nuruddin Az-Zanki. Dalam sejarah mencatatkan
berlakunya persiapan antara yang paling dahsyat pernah digambarkan antara ketenteraan Nuruddin Az-Zanki dan juga Salahuddin Ayyubi untuk berperang. Jadi kita letak macam mana? Sebab tu kata sejarah jangan romantisasikan tanpa melihat di belakang ni ada rentetan-rentetan ni. Sebab tu bila kita tengok kenapa umat Islam macam ni, kenapa macam mana kita jadikan Salahuddin Ayyubi. Wait, hang kena belajar dulu ni. Tengok apa yang terjadi pada Salahuddin Ayyubi sebelum dia menang. Bukan 90% dia adalah cantik semata. Ada beberapa keadaan yang dia pun tersepit. Tapi akhir sekali dia akan untuk membebaskan Palestin ini adalah satu projek negara di bawah Nuruddin Az-Zanki. Jadi, bila dah bersiap itu nak berlaku pertembungan. Takdir Allah tak berlaku disebabkan Nuruddin Az-Zanki meninggal. Nuruddin Az-Zanki dia meninggal pada 1174. Salahuddin Ayyubi meninggal 1193. Maksud beza 20 tahun. Hanya kerana Nuruddin Az-Zanki meninggal, tak berlaku. Tetapi Salahuddin tetap bergerak pergi ke Syam untuk menakluk sana. Kalau dia masuk tu rasa-rasa berlaku perang. Takkan negara tu tengok saja terima kan? Berlaku perang. Peperangan itu di kalangan Muslim. Tidak berkaitan dengan perang salib. Tak berlaku begini. Di sebelum tu lagi. Sebelum lagi. Selepas daripada itulah. Yang tadi masuk, yang cerita tentang Zainul Islam, tentang Ibn Khashab, tentang Radwan tu, antara 1099 dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluk kembali, membebaskan Palestin dan Baitul Maqdis adalah pada 4 Julai 1187. Jadi memahami rentetan perjalanan itu kita akan nampak ia tak mudah. Dia akan ada konflik dalaman dan konflik luaran. Kita akan ada pengkhianat dan pengkhianat itu telah muncul dalam sejarah kita. Dan hari ini, dan ia memang tak mudah. Kadang-kadang hal itu berlaku daripada sudut pandang ataupun hal itu kadang-kadang ada keajaiban yang kita tak tahu. Dan keajaiban itu bukanlah murni datang secara 100% soleh kan macam apa Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Bahkan ada kritikan-kritikan terhadap watak Salahuddin Ayyubi ketika muda dia nakai lah dia apa. Tak apa Allah ampunkan. Dia pun lepas pada dia dah tua dia jadi taubat, dia saleh, dia jaga salat malam dia apa semua. Yes. Tapi ada keputusan-keputusan politik yang dia tak boleh nak lari. Dia tak boleh nak lari dan memang itulah yang berlaku. Sebab tu selalu kita ingatkan supaya membezakan antara realiti dan ideal. Kita nak yang ideal. Termasuk yang politik tadi kan. Orang cakap tentang orang muda. Saya sendiri terlibat dengan politik praktis. Politik kepartian. Saya berada pada posisi yang paling tinggi saya boleh naik adalah sama dengan taraf dengan naib presiden parti. Tapi dalam pilihan raya umum yang lalu, bila orang tanya siapa tak bertanding. Saya kata saya memang tak mau bertanding. Saya tak ada cita-cita pun nak bertanding. Orang perlukan kepakaran. Pandangan saya boleh bagi. Tapi untuk bertanding ni, duit kena banyak. Antara masalah kepada orang muda, sebaya-sebaya kita, sama ada di pertengahan 20-an, di hujung 20-an, di awal 30-an, ataupun sebelum 40-an. Melainkan kita ni adalah anak Robert Koch ke? Kan? Kita ni anak Syed Muhtar Bukhari kan? Itu cerita lain. Majoriti kita tak ada macam tu. 99% pada kita bukan begitu. Apa yang berlaku? Kalau satu orang muda, katakan dia baru mulakan hidup, ataupun dia baru berkeluarga, dia ada anak kecil. Untuk bertanding, dia kena letak jawatan. Apatah lagi yang dalam jawatan kerajaan. Dia kena letak jawatan. Masuk itu perlu untuk duit. Okay? Nak masuk perlu duit, dia kena resign. Masuk tu juga untuk bertanding, kalah wajib menang bonus. Kalah tu wajib, nak menang tu bonus. Katakan ada 3. Bermaksud majoriti 2 tu wajib kalah. 1 je akan menang. Kita ada kemungkinan dia di kalangan 2 yang kalah ni. Kalau kalah, habis hangus. Bukan boleh masuk balik. Lagi-lagi kerajaan boleh patah balik. Itu pun nak bertanding, tak semestinya parti bagi. Parti mungkin bagi duit 5,000, 10,000 untuk daftar. Rasa kempen-kempen orang yang kempen untuk kita tu duduk dia semua orang akan rasa fisabilillah ni untuk jalan Allah untuk menangkan. Dah. Volunteer. Semua mai datang. Ada sebahagian tu tak mula lagi pun dah hantar dah invoice. Makan juta weh. Makan juta. Itu baru lagi. Nanti yang lain pula mai datang. Kami ni ada jentera ni.
kami ada jentera sekian-sekian, yang sekian ni semua nak jentera ni 10,000, 20,000. Akhir sekali hanya orang yang kaya dan hanya orang yang mampu untuk membenturkan prinsip. Jumpa ni, bagi nanti saya menang, saya bagi awak balik semula begini. Kalau tanya pada saya tak ada muka macam tu. Kan? Sebab tu saya tak kisah. Bahkan untuk masuk tak bertanding, untuk jadi jawatan dalam parti politik pun kena ada duit. Kena ada duit. Majoriti yang masuk tu mungkin suci murni, baik, saleh. Tapi bila berhadapan dengan orang politik, bila berhadapan dengan orang-orang yang ingin memberikan undi, dah menang pula. Bila dah menang, nak kekalkan takkan nak jadi satu penggal. Kan? Nak penggal jadi perlukan duit. Gaji bukan banyak, orang mai datang, orang minta bantuan, dan kerana dalam sistem, batas balik yang pertama tadi tu, kerana dalam pembentukan pemimpin ni, kenapa orang kata kenapa tak boleh jadi, kita tak boleh, orang kata doktor kena masuk, nanti boleh jadi pemimpin, kena buat begini. Kita nak terangkan tu pun kadang-kadang tak sampai hati. Untuk dan bila nak pemimpin tu dia dah tengok, oh yang ni boleh pau, yang tu boleh pau. Bayangkan dalam masyarakat kita, dia tak faham jawatan ataupun fungsi adun dan juga ahli parlimen, pembuat polisi di Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Tapi yang berlaku apa dia? Kalau kawasan-kawasan kampung ataupun separa kampung, bangun pagi pas subuh kan dah beratur dah. Saya tak boleh bayar bil api, saya tak boleh bayar bil elektrik. Bayangkan kalau itu ada 10 orang, 100 orang. Cukup gaji dan juga allowance dia? Tak cukup. Tak cukup. Untuk bercakap tentang idea yang besar, untuk perubahan, untuk apa, yes, cantik. But the reality on the ground is not that beautiful. It's not that easy. You go there dan tengok, oh saya tak boleh ni anak saya. Oh macam mana saya ni tak boleh dapat macam ni YB, saya kena begini, saya kena begitu. Semua benda dia kena buat. Akhir sekali nak buat, kena duit. Macam mana dapat duit? Kenalah rasuah. Sistem itu tidak membantu. Dan rakyat kita marah, oh ada rasuah. Kerana rakyat kita lah yang dulu. Kami datang ni takkan tak ada apa. Takkan tak ada minum ke, tak ada makan, dah habis makan, takkan tak ada duit minyak kami datang sini. Takkan tak ada duit rokok. Semua tu duit. Bagi kat dia, bagi dia RM1, mau dia? Tak mau. RM10 lagi tak mau. RM50 paling busuk pun. Akhir sekali rosak politik kepartian dan politik kenegaraan. Kerana yang di bawah itu sendiri demand duit. Maka pemimpin juga memerlukan duit. Dan cara nak dapat duit yang cepat adalah dengan melalui itu. Kau bagi aku pulangkan begini. Kau bagi aku pulangkan begini. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu kepimpinan. Ini samalah macam tadi. Salahuddin mungkin dia nak naik ke atas. Kalau dia kekal berada jadi panglima, dia boleh buat macam tu? Dia tak boleh. Dia perlu untuk pergi kepada yang lebih tinggi. Tapi ada harga dah. Tapi ada kaedah yang mungkin dianggap oleh orang lain agak kasar. Ada watak moden yang cukup baik dan saleh. Memang saleh. Dia tak kasar dengan orang lain. Contohnya Dr. Muhammad Mursi rahimahullahu ta'ala. Dia tu kerana dia kalau tanya, memang dia bersangka baik, dia lah apa semua, akhirnya dia kena ku. Dan bangsa Arab ni khususnya, dan juga kadang kita ni, di Malaysia pun berlaku juga kan. Ku ni, walaupun tidaklah kudeta selalu ni, kita akan dapat lihat bagaimana mereka kadang-kadang perlukan ketegasan. Ya, ketegasan. Bila buat diktator, orang akan kata diktator. Kalau kata lembut sangat, orang kata lembik kan. Kita tak mampu. Dan ini adalah ranah yang tak mudah. Dan tidak semua orang, Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Sehebat Abu Bakar, sehebat Omar itu pun dia dibunuh. Dia ditikam oleh orang yang tak puas hati dengan dia. Wallahu a'lam. Okey doktor, mungkin saya perlu respon ringkas berkaitan dengan Saudi tadi. Boleh betulkan saya apa yang saya faham. Secara naratifnya kita tidak bersetuju dengan apa yang normalisasi yang dilakukan oleh Saudi, dan ada yang mengatakan jika kita nak boikot sampai betul kita kata mereka pegang kuasa kuota haji dan umrah. Jadi kita boikotlah umrah dan haji ni. Adakah sampai ke tahap itu perlu kita lakukan? Kita kata sekeras-kerasnya kita bertegas dengan mereka dan mungkin akan memberi impak long term relationship dengan kerajaan Saudi dan sebagainya. Boikot pun walaupun dalam isu diplomatik ataupun dengan Saudi, boikot kita dalam barangan pun bukan semua kita mampu boikot. Okey? Ada benda contoh elektronik. Sebab kerana umat ini umat yang lemah. Umat yang tidak berfikir untuk innovate things. Kita menjadi bangsa dan umat consumer, bukan producer.
Kita tak berfikir. Jadi even dalam bab orang cakap tentang boykot barangan, pembelian dan apa semua, memang ada benda. Orang kata, kenapa ditujukan kepada F&B? Kerana itu paling mudah. Kerana makan dan minum ni ada pilihan yang banyak. Tapi ada benda-benda yang contohnya dalam benda-benda perubatan. Tanyalah orang-orang perubatan. Kalau tengok ni, nak tak nak memang akan ada R&D-nya daripada Tel Aviv, daripada Israel. Boleh kita kata, saya tak nak gunakan ni. Sedangkan dia adalah instrumen yang paling penting dalam lab, di dalam OT dan sebagainya. Jadi adakah boleh untuk boykot? Tak boleh. Termasuklah juga ini. Kita menyatakan tindakan ini tak setuju. Ada bab-bab benda yang lain dengan Saudi kita tak setuju. Bab-bab yang lain kita kena setuju. Contohnya ada, kalau tanya pada saya, pandangan-pandangan dalam aliran beragama. Mungkin banyak saya cenderung kepada Saudi. Tapi bab politik, bab berkaitan dengan diplomasi antarabangsa, saya tak setuju dengan hal itu. Kita tolak. Dan kita perlu juga memberikan penerangan ataupun penjelasan bahawa banyak perkara perlu kita faham. 10 tolak 1 tak menjadikan kosong dalam semua keadaan. 10 tolak 1 menjadikan di 9 ataupun mungkin tolak 2, tolak 3. Isu akidah lain lah. Kalau disebut dengan kufur, semua habislah. Tapi urusan-urusan macam ni kita perlu juga berhati-hati. Kita bukan berada pada kuasa yang mengawal. Kita bukan US. Apa yang kita impose, apa yang kita nak, kita tolak apa yang kita tak mahu. No. Jadi kita pun sedar dalam bab ni, kalau kita nak boykot, kita nak memberikan message dalam boykot itu. Bab benda ni kita tak boleh nak pergi umrah ataupun haji tempat lain. Kan? Jadi kita pergi selesaikan bab yang wajib dan kita balik dan khalas. Balik lepas tu kita tambah, kita berikan kritikan, dan kritikan tu bukanlah pergi maki amun. Kita tak bersetuju dan kita meminta kepada Saudi untuk revise balik pendirian antarabangsa dia. Okey. Syaraf, ada lagi soalan? Ada lagi. Ada soalan daripada penonton ke? Dengar. Ada soalan ke daripada penonton? Ada soalan ke? Daripada Facebook Live kita tak ada? Komen. Bukan soalan Ada soalan. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey. So doktor, tadi doktor sebut sikit pasal doktor pun terlibat secara langsung sebelum ni dengan politik praktis dengan orang muda kan. Jadi pada pendapat doktor, kenapa pentingnya untuk generasi muda ni ambil tahu, ambil kisah pasal politik dan masa hadapan untuk ambil tahu tentang politik ni? Politik kenegaraan yang ada kaitan dengan politik kepartian akan memberikan impak dan dampak kepada kehidupan harian kita. Bagi kita yang rasakan bahawa dia cemui, tak mau beri komen lah, tak mau mengundi lah, tak mau apa. Tatkala ada satu polisi yang memberikan kesan pada kalian, kalian tidak mempunyai moral ground untuk memberikan komen. Tak boleh. Dia sebabkan kerana satu undi, suara kita dan juga yang lain-lain itu memberikan impak terhadap pemilihan kerajaan, pemilihan terhadap wakil rakyat. Dan ini penting. Dan orang politik dalam sistem demokrasi cukup takut orang bersuara. I tell you. Penting. Keberanian ini virus. Percayalah, keberanian ini virus. Hari ini kita bercakap, mungkin orang tak berikan respon. Besok kita sambung lagi. Lusa masih. Percayalah akan ada orang mula untuk komen dekat tempat di ruang komen kita. Termasuk menarik perhatian dia. Lama-lama, dan ini adalah menggambar resemblance kepada sokongan dan undi boleh jadi. Sebab itu orang muda berkaitan dengan contoh taxation. Kita bercakap tentang undi 18 hari itu. Walaupun hakikatnya proses itu saya pun tak dilibatkan, walaupun melibatkan parti saya dahulu, dan juga saya pun tak setuju kerana tidak disediakan anak-anak muda untuk ke arah tersebut, dan anak muda kita pun umur 18 tahun tidaklah sematang di negara barat. Kan? Kalau di negara barat umur 16 tu dah bermula untuk berfikir nanti dia perlu untuk duduk di luar daripada rumah mak ayah dia. Bermaksud dia berfikir tentang independensi. Kita umur kalau dalam sosial, lepas tu dia kenapa penjajah dahulu datang dan untuk menjajah sebuah negara, dia tak hantar tentera sangat. Dia hantar pada pakar-pakar sosiologi untuk memahami tabiat dia. Orang Melayu kita, kenapa rumah dia besar? Kenapa rumah dia tinggi? Kerana dia nak letak. Dia tak nak ada emptiness. Dia tak nak kosong rumah tu. Kalau dia boleh letakkan anak dan keluarga dia, cucu, cicit dia dalam tu, rumah dia akan buat. Begitu juga dalam bangsa India. Di negara India. Kan rumah dia besar. Kalau makan seramai-ramainya, nanti ketua keluarga akan ada. Itu adalah gambaran kepada satu culture. Begitu juga dengan kita.
Atau kita berfikir macam mana untuk balik kampung. Raya je akan jadi ni. Kerana kita berfikir untuk balik kampung. Kita ada attachment dengan keluarga. Dalam bangsa lain mungkin tidak. Sebab itulah apabila bercakap tentang isu berkaitan dengan dengan undi 18 yang sebutkan tadi itu. Masyarakat kita, anak muda kita tidak sematang itu. Tidak berfikir, oh kalau aku tak ada kerja nanti, kalau tax naik aku dapat kurang, macam mana aku nak bayar sewa. Dia tak fikir macam tu, sebab kalau tak sewa tak apa, balik kampung, rumah mak ada. Mak akan sediakan makanan apa semua, dan dia akan, dan keluarga kita, mak kita akan lebih bahagia kalau dia ada dengan kita dan dia boleh masak berbanding dengan dia tak nampak keluarga atau anak-anak dia di depan mata dia. Yeah. Berbeza. Sebab itu anak-anak muda, kalau saya katakan hari ini, kadang lepas daripada pilihan raya berlaku begini, kita cakap hari tu senyap kan, kata tak nak masuk kan. Nah, bukanlah kita ni cynical sangat. Tapi kadang-kadang kita marah. Dia bercakap satu hal, kemudian dia kempen. Dia kempen orang, tak payahlah, tak serabutlah apa semua. No. Kadang-kadang yang kata cemui, yang kata rimah ni, kerana awak dah pilih yang A. Perbincangan ini adalah bukan menyokong pandangan A awak. Sebenarnya itu je. Cuba bawa masuk benda yang dia sokong. Dia akan komen banyak. Okay. Tapi kalau hari yang mana dia tak suka, dia akan kata, dah lah, sudahlah, politik je. Okay. Yang masa isu politik tadi, okey pula awak sembang. Tapi yang ini yang tak memihak, tidak bias pada awak tak nak sokong pula. Jadi di situlah kadang-kadang dia bukan tak ni, dia tak selari dengan pandangan yang dia mau. Itu saya boleh tambah sikit add on to that. Ringkas je. So macam mana kita nak elakkan ketakzuban politik ni? Sebab kebanyakan rata-rata ni daripada apa yang saya nampak lah, kebanyakan rakan-rakan, keluarga, biasanya mereka akan pumpang-pumpang bersuara tentang apa-apa pandangan yang berpihak kepada apa yang dia pegang. Kan? Apa yang mungkin dia tak sok, mungkin dia tak, tapi macam mana kita sebagai orang awam nak elakkan ketakzuban pada certain politik. Ketakzuban ataupun fanatism ini benda yang normal apabila kita rasa diri kita itu attach dengan sesuatu. Contoh kalau negara. Kita akan cuba untuk pakai baju Melayu, kita tonjolkan identiti kita. Benda normal. Tapi ialah, adakah kita akan pergi pada orang lain, tengok aku ni lebih cantik daripada kau punya baju national custom kan? Kita cakap macam tu kerana kita hormat. Kita tahu. Begitu jugalah dalam politik. Tapi ini bukan mudah. I want to be very realistic on this. Tak mudah. Kita pun kadang-kadang ada benda yang kita rasa benda ni betul, kita akan pertahankan. Cuma janganlah maki hamun. Itu antara garis yang mudah. Anda nak sokong PAS, anda nak sokong UMNO, anda nak sokong PKR, anda nak sokong Amanah, anda nak sokong Bersatu sekalipun, terpulang. Tapi adalah garis-garis merah yang jangan melampau. Jaga akhlak. Jaga akhlak dia. Awak berbeza, pandangan itu okey. Jangan sampai kepada benda-benda yang tak patut sentuh. Itu apa berlaku kepada MP Kepala Batas kan. Yang tak perlu untuk sentuh berkaitan dengan keluarga. Untuk apa? Kritik lah. Dia nak kritik DAP, terpulang lah. Banyak lagi isu-isu DAP yang boleh kritik. Walaupun saya sekarang mungkin ada kecenderungan kepada kerajaan perpaduan, saya pun juga kritik ada beberapa benda yang berkaitan dengan DAP. Tapi bukanlah bermaksud untuk kritik itu perlu kata ada kaitan keluarga ni, yang mana orang pun tak boleh nak brain. Satu daripada tribe yang lain berbeza, Hokkien lah, Hakka lah, dan juga yang lain dia tak boleh bertembung benda tu. Okey? Jadi di sini untuk fanatism ini satu proses yang panjang, dan fanatism ni penyakit yang ada. Kalau dia tu fanatik dalam politik, dia akan fanatik dalam benda lain juga selalunya. Contohnya dalam benda agama, kadang dia ekstrim dalam bab tu, dia akan berjangkit pergi kepada berkaitan dengan politik juga. Sebab politik ni benda yang dia boleh infected. Satu orang bercakap, dia akan pergi merebak kepada orang lain. Sebab seronok. Benda ada depan. Kan nak kritik orang ni, orang politik pula bila bercakap ni dia suka bercakap benda yang dahsyat-dahsyat. Kan? Jadi orang akan ungkit benda tu. Bagi bola tanggung. Kadang-kadang benda yang 10 tahun pun sebab time tu tak jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan masing-masing andakai. Tak boleh buat benda macam tu. Dia rasa dia nak buat. Dia ada juga deep state dia kalangan penjawat awam. Dia ada benda yang lain. Jadi ni yang pengajaran untuk orang muda lah. Bila bercakap, even saya pun kadang-kadang ada hari yang kita pun terlepas, tapi saya selalu ingatkan bagi komen yang seimbang kan, bagi komen yang jangan melampau. Tapi bukan bermaksud bila kita berikan nasihat itu kita tak akan buat salah. Kita pun akan ada hari
Sebab kita piramli lah hari ni hari bodoh saya tuan kan. Ada jugalah hari tak selamat kita, hari bodoh kita terlepas. Itu benda yang normal. Tapi asasnya adalah bila bercakap itu bukanlah untuk dengan kaedah memaki hamun, bukanlah tanpa ada akhlak, tanpa ada etika ataupun moral dalam politik. Dan ini adalah satu universal behavior, etik kan kepada semua. Dalam politik, dalam agama pun sama. Kan beza pandangan dalam hukum hakam fiqh, dalam aliran. Okey lah, tak setuju sudahlah, tak payahlah nak pergi buat apa, kata apa orang tak kata kan, pergi maki hamun, pergi teka cerita itu ini. Yang ini universal lah daripada segi etika. Okay, last question. Rasa kita pun dah agak terlanjur masa sedikit. Last question daripada saya. Sebab saya masih berfikir di awangan lagi berkaitan dengan sistem yang korup tadi doktor sebut. Orang yang kaya sahaja mungkin boleh bertanding dan sebagainya. Jadi untuk khususnya anak muda yang mungkin perjalanan politiknya masih lagi panjang, masih lagi luas, di manakah titik permulaan? Adakah ia bermula dengan bottom up seperti kata kita tadi, orang kita sendiri yang memerlukan quote unquote rasuah, duit kopi dan sebagainya, ataupun bottom up, polisi itu sendiri perlu bantras, ataupun kedua-duanya, dan bagaimana secara realistiknya? Kalau paling kita katakan yang paling ideal adalah dua-duanya. Kadang kalau dia nak bermula daripada bottom up, dia nak mula daripada bawah, benda tak mudah. Ada dua keadaan. Pertama, masyarakat tidak meraihkan style itu. Sebab nak bercakap tentang polisi, siapa yang nak dengar polisi? Siapa yang akan letak bahasa Jawa kata ngotot untuk duduk mendengar ucapan berkaitan dengan polisi selama sejam, setengah jam, 2 jam? Tak ada siapa. Caranya adalah pemimpin-pemimpin yang di atas tu perlu mencungkil dan bawa ke atas. Ini penting. Kalau pemimpin yang berada di atas, dia tengok buruknya pemimpin. Kalau dia duduk di satu tempat dan dia rasa seseorang tu yang berada di bawah ini adalah ancaman untuk dia. Daripada dia naik dan dia boleh cantas aku cantas dia. Itu berlaku masalah. Jadi dia perlu kualiti anak muda tu dia naik. Okey, selalu orang kata kita perlu anak muda. Betul, kita perlu anak-anak muda. Tapi anak muda dalam sejarah bukan semua diangkat oleh Al-Quran dan Sunnah ataupun sejarah dunia. Tak. Anak muda dan juga orang tua, dan bukan anak muda kerana merit. Kalau dia adalah anak muda ditambah dengan merit dia, itu terbaik. Allah tak sebut semua anak muda yang ada dalam Quran atau dalam hadis. Berapa ramai di kalangan sahabat Nabi yang muda. Tapi yang cemerlang siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar. Bukan semua anak muda kerana ada meritnya. Okey? Apabila dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Ashabul Kahf, kerana dia ada merit, keberanian dia melawan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Perkataan fityah, fata. Selepas dia remaja, sebelum pada umur adulthood dia. Jadi itu adalah muda. Apa yang Allah Ta'ala rakamkan tentang mereka ni, kehebatan dia, fityah. Sebelum daripada itu, ada juga sebelum daripada Nabi SAW dalam suratul Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Imam Bukhari membawa riwayat daripada Nabi SAW berkaitan dengan ghulam. Ghulam ini adalah sebelum fityah. Sebelum daripada remaja. Dia budak lagi. Bahkan sebelum daripada baligh dan selepas sedikit sebelum baligh, sebelum dia remaja. Itu ghulam. Kecil. Apa yang dia buat? Dia merubah seluruh negeri itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sahaja muda tetapi pada meritnya. Maka daripada bawah, dia perlu dididik dan dia perlu untuk membawa idea gagasan itu. Dia bercakap tentang polisi. Dia juga perlu ada keterampilan. Sebab itu Nabi Allah Musa dan Harun berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya lidah dia itu bercakap lancar dan difahami oleh orang. Bukan saja bercakap tapi orang tak faham. Ada jenis orang yang dahsyat bercakap tapi sepatah pun kita tak faham apa dia kata. Jadi proses itu untuk menjadi pemimpin itu dia mempunyai konsep yang lengkap. Dia ada idea, dia mampu bercakap, percakapan difahami, dia ada merit. Okey, dan dia muda pula. Kenapa dia muda? Kenapa diangkat isu dia muda? Kerana dia tidak nothing to lose. Orang tua, dia telah pun umur dah menghampiri pencen dia dan dia kena fikir, aku nanti ada pencen ni rumah aku nak pindah mana lagi. Kan? Sekali kalau berkeliling dengan orang, sekali orang makan pagi pun tak mau dengan aku. Nanti di masjid di surau pun orang tak ni. Tapi orang muda, hang nak boikot aku. Dunia Tuhan ni luas. Boleh berhijrah sana dan sini. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan kelebihan sedikit kepada orang-orang muda ni. Dan Nabi rekrut orang-orang muda.
al-asharat mubasysyirin bil jannah ataupun mereka yang baru yang dijanjikan masuk syurga. Hari dia masuk Islam, majoriti di bawah umur 30 ataupun sedikit daripada 30. Kerana mereka ada kualiti tersebut. Maka sebab itu daripada bawah dan pemimpin juga saya ingin memberikan ingatan dan juga nasihat. Angkat mereka ni. Kadang dia seronok duduk di situ, semua spotlight kepada dia. Dia tak kongsikan supaya dia ini boleh untuk diangkat. Kan? Dalam cerita Ghulam tu tadi, adalah asalnya tukang sihir mahukan pengganti successor kan. Dan dia ambil apa? Ghulam. Sebab kenapa ini antara kelebihan yang perlu untuk dia belajar. Kenapa dia ambil Ghulam? Umur dia katakan 10 tahun. Dia belajar dengan tukang sihir itu daripada 5 tahun lah katakan ke 10 tahun. Dia belajar. Umur dia baru 20 tahun. 10 tahun dia belajar. Dalam tahun 20 tahun, dia akan ada 10 tahun lagi, dia akan cari pengalaman. Salah silap, naik turun, ups and down and everything. Dia jadi 30 tahun. Umur dia 30 tahun, dia berada pada puncak pengalaman dan ilmu. There another 20 to 30 years untuk buktikan dan sumbangkan dalam kualiti pengalaman dan ilmu yang tertinggi. Itu pemikiran di zaman tersebut. Ahli sihir. Ahli sihir. Takkan kita Muslim dalam dunia Islam ini kita tak mampu untuk lakukan sesuatu yang baik, tak mampu untuk lakukan untuk memberikan ruang. Kita ada banyak orang yang cerdik, tapi tak ada ruang, ataupun mungkin kerana kita kekurangan orang yang jujur untuk berada di tempat-tempat tersebut. Nak sembang tentang politik, nak pusing sana mungkinlah, tapi yang boleh buat kerja. Beza antara cakap dan beza apabila turun untuk operate ni. Kita ada sebahagian, minta maaf saya katakan, sebahagian menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan ni pun hanya menjadi macam simbol dan lambang keberhalaan duduk di situ saja. Bila tengok apa pencapaian, tak ada. Kadang-kadang kesian juga Perdana Menteri yang terpaksa untuk tanggung buat kerja semua benda. Salah dia kena jawab. Salah dia punya kemaki. Kan? Ini juga dalam parti. Dan termasuk dalam parti dulu, antara yang saya sedar dalam parti, dalam politik ni. Kalau kita dalam parti ni, bodoh orang pun menjadi tanggungan kita. Bahasa kasarnya lah, bodoh orang. Kalau dia buat satu perkataan yang bodoh, ucapan yang bodoh, tindakan yang salah, kalau kita kritik, tak ada brotherhood. Kalau kita setuju, nampak kita bodoh sama. Kita diam tanda setuju. Diam, kalau kita sokong, kalau kita kritik jadi jahat, kita pula tak ada brotherhood. Kalau kita sokong, nampak sangat bodoh. Kalau kita diam, orang akan anggap, oh setuju tu. Tapi bila orang kata, setuju ke? Tak setuju. Tengok awak tak bersama, tak sama brotherhood. Akan terpaksa begitu. Dan itulah realitinya. Dan hakikatnya bila saya, dua parti dan kemudian saya tak tahulah sama ada saya sabbatical ke ataupun saya stop terus dengan politik ni. Selepas daripada saya rehat dan tidak secara aktif, antara benda yang sangat-sangat dihargai adalah masa untuk kita boleh mampu jamaah, kita boleh kadang mangkit tahajud, tak fikir. Orang politik kadang 24 jam. Phone pun bunyi sampai pukul 3-4 pagi, kadang kita tengok, hampa ni tak lena ke apa kan? Tak tidur ke apa? Kan? Grup ada sampai 30-40 orang yang sama tapi grup-grup yang berbeza. Katakan kita keluar daripada grup tu. Orang kata apa? Orang tak sudi dengan kami ni. Inilah pemimpin yang tidak bersama dengan akar umbi. Sedangkan sembang dalam 10 grup tu semua bincang benda yang sama aja. Bincang benda yang sama aja. Akhir sekali, begitulah antara cabaran. Nak ideal untuk membentuk negara, menjadikan seperti sejarah-sejarah Islam yang agung. Tapi realiti juga perlu untuk hidup berpijak di dunia yang nyata. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa insyaAllah kita dah di penghujung episod. Hampir 10.30. Alhamdulillah seronok. Saya personally memang seronok lah bincang berkaitan dengan politik. Even di rakan, di pejabat dan sebagainya. Tapi macam doktor sebut, kita jaga the borderline. Kita sembang sahabat-sahabat sambil minum-minum tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai melibatkan emosi dan sebagainya lah kan. Betul. Okay, ada sedikit pengumuman untuk kepada para penonton, para pendengar yang setia. Satu program untuk rakyat umum ataupun masyarakat awam yang diberi nama Karnival Keluarga Utuh Madani 2023 Anjuran Pertubuhan Iklan Malaysia dengan sokongan LPPKN dan juga kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan antaranya Tekun, Agrobank, PKPM, Amara dan sebagainya, di BKL dan sebagainya, di Pusat Komuniti Taman Koperasi Polis 2 Kuala Lumpur. Bila Ishraf? Pada 19 November, Ahad ni, insyaAllah
8 pagi sehingga 2:30 petang. Banyak kita Carnival Keluarga Utuh ni, kalau para pendengar, para penonton boleh tengok ada video-video teaser. Video-video kita kata short film. Kita boleh tengok ada beberapa artis yang berlakon. Sebelum ni saya pernah cakap dekat Ishraf, cita-cita saya masa kecil nak jadi pelakon. Rupanya Ishraf dah jadi pelakon dulu Jadi jemput tonton. Walaupun saya dipropose tapi saya reject lah sebab dah kita kata dah bakat tu dah tak ada. Jemput tonton beberapa short film berkaitan dengan Carnival Keluarga Utuh. Ada nilai-nilai kekeluargaan yang kita bawakan, agenda-agenda utama yang kita bawakan melalui short film yang dipaparkan. Dan macam biasa kita banyak kita kata aktiviti kanak-kanak. Ada archery, petting zoo, cupcake, dan juga yang menarik bagi saya adalah ada pertandingan hafazan. So pertandingan mewarna biasa, tapi pertandingan hafazan tu bagi saya satu jadi jangan lupa ada juga macam biasa kita panggil lucky draw yang kita kata bernilai sehingga RM5,000 kalau tengok di drone. Dapat hadiah drone ke? mungkin kalau dulu ada basikal lipat, walaupun itu antara benda yang saya idamkan juga untuk beli basikal lipat, tapi masih belum beli dan masih belum dapat lucky draw lagi, belum ada rezeki lagi. Okey, kita terima kasih sekali lagi kepada Dr. Abu Hafiz atas kesediaan masa meluangkan kita kupas banyak berkaitan dengan ilmu secara ilmiahnya, secara strukturnya, secara geopolitiknya sehingga ke anak muda. Jadi banyak benda yang kita boleh hadamkan dan saya rasa sangat seronok hari ni. Saya dapat clearkan saya punya mind macam mana kita nak berinteraksi dan kita jelas apa kita kata neraca politik yang kita nak bincangkan. Dan realitinya politik ni bukan binary lah. Dia bukan hitam putih yang jelas. Tapi kita ada neraca yang jelas yang kita boleh gunakan. Betul. Alhamdulillah. Dan menarik yang saya boleh ingat sampai sekarang, politik tu tidak semestinya memerlukan NOS. Itu menarik. Tetapi neracanya adalah neraca keadilan itu sendiri. So tidak semestinya perlukan dalil dan sebagainya lah kan. Okey, jadi kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. InsyaAllah saya boleh war-warkan juga episod akan datang berkaitan dengan Palestin juga. Kita kata episod ad hoc juga pada 20 November minggu depan bersama Ustaz Khubaib. Jemput semua untuk tonton, tapi kita kupas dari sudut sirah pula. Bagaimana kita kata kaitan antara sirah Nabi, agenda ataupun kita panggil KPI yang Nabi setkan berkaitan dengan perjuangan Palestin. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Jangan lupa jemput follow dan like Facebook Ikram Kawasan Batu. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.